Kita cerita berkenaan dengan meditasi, pernafasan, mantra dan visualisasi. Okey. Tujuan tertinggi semua ini adalah self-hypnosis. Untuk rasakan samadhi dan mendapat kuasa luar biasa. Okey, self-hypnosis ni apa? Saya ceritakan sikit tentang hypnotism. Okey. Hypnotism ni adalah satu teknik untuk menekan minda sedar kita. Dan minda sedar dalam agama Islam dipanggil sebagai al-aql. Akal kita. Akal kita. Hipnosis pula dia untuk menekan akal. Tapi dalam bahasa saintifik dipanggil minda sedar, conscious mind. Dan conscious mind tu akal kita lah sebenarnya. Akal kita tu adalah conscious mind. Jadi dia nak menekan akal sedar tu dengan cara apa? Itulah dengan teknik meditasi, pernafasan, mantra dan visualisasi. Tujuan meditasi kalau awak tengok adalah untuk mengosongkan minda. Ini tujuan asal. Walaupun ada ahli sukan ke apa academician ke yang amal meditation ni, dia amal meditation tahap tepi pantai punya. Belum masuk yang the serious purpose of meditation. The serious purpose of meditation is to empty the mind. To empty the mind, mengosongkan minda. Hipnosis tidak boleh berlaku bila minda sedar masih aktif. Okey. Jadi dia nak kena tekan minda sedar tu dulu. Kemudian melalui teknik pernafasan pula, ada dua cara bagaimana ia membawa kepada self hypnosis. Satu, pernafasan yang diperlahankan merehatkan minda sekaligus memudahkan proses pengosongan tadi. Okey. Apa kaitan pernafasan ni dengan self hypnosis? Satu perkara tentang diri manusia ni, tentang nafas kita ni kan. Kita bila kelam kabut, bila kita tengah nervous, bila kita tengah panik, automatically kita punya nafas akan laju. Okey. Sebab nak perlukan lebih banyak oksigen kan. Sebab nak fight or flight lah dia orang kata. Jadi dia akan sengaja cepat untuk dapatkan lebih oksigen. Jadi teknik meditasi ni dia terbalikkan. Jadi kalau kita nak merehatkan minda kita, kita ambil nafas banyak-banyak. Seolah-olah memberitahu otak, everything is fine, you have enough oxygen. So dengan cara itu, tubuh kita akan tenang dan rehat. Tak ada masalah bernafas untuk merehatkan diri. Tapi bila you do beyond that, bila kita melampaui batas, dia bukan setakat merehatkan, dia shut down akal kita sebab dah melampau. You see, setiap perkara you do it beyond the boundary, dia akan jadi terbalik. Tujuan baik dia akan jadi terbalik sebab melampaui batasan. Asalnya nak merehatkan diri, menenangkan diri, pernafasan, tak ada masalah. Orang yang kena panic attack, amalkan teknik pernafasan untuk tenangkan diri, okey. Tapi if you go beyond that, you dah tenang, you buat lagi sampai you punya minda jadi terlalu relax, dia akan masuk trance state. Dia akan masuk trance state. Okey. Ada pula yang buat pernafasan yang laju, hyperventilation. Ini awak boleh pergi ke YouTube lah, awak check dalam satu dokumentari bertajuk The Gods of the New Age. The Gods of the New Age, mereka tunjukkanlah macam mana yogi-yogi ni mengajar breathwork kepada pengikut-pengikut mereka, dan bila buat tu memang orang akan trance, memang minda akan shut down, dan banyak yang hilang kewarasan lah pada waktu itu. Dan perkara-perkara seperti ini juga berlaku di kalangan tarekat-tarekat. Saya tak kata semua. Boleh rujuk kepada some aspects of Sufism as practiced by the Malays, yang ditulis oleh Prof. Syed Muhammad Naqib Al-Attas. Prof meriwayatkan atau menceritakan pengalaman dia menghadiri salah satu majlis zikir, saya lupa Syataria ataupun Samaniyah, minta maaf ya. Syataria ataupun Samaniyah, yang mana dalam majlis tersebut mereka buat zikir pernafasan dan mereka sebut perkataan macam Om macam tu, dan kerasukan, makan bara dan sebagainya. Memang berlaku benda-benda macam ni. Itu yoga, tapi disalutkan seolah-olah ia adalah zikir. Ini berlaku. Benda ni kita tak boleh nak nafikan. Nafikanlah sekuat hati kamu. Okey. Tapi hidayah milik Allah. Hidayah milik Allah. Orang nak terima, tak nak terima, tak ada masalah. Yang penting benda ni ada dalam masyarakat kita. Okey, benda ni ada dalam masyarakat kita. Sekarang ada ataupun tidak, wallahu alam bisawab. Prof Al-Attas tulis kalau tak silap saya dalam 30-40 tahun lepas. Kemudian okey. Next slide. Mantra yang diulang banyak kali memfokuskan minda kepada satu objek pemikiran. Bila diteruskan, maka minda sedar akan bosan dan akhirnya tertidur. Khususnya bila lafaz itu tidak ada makna. Okey.
Dia orang ada mantra. Mantra dia orang ni, dia orang kadang-kadang akan ulang perkataan-perkataan yang tak ada makna. Atau perkataan yang ada makna tetapi diulang terlalu banyak kali. Dan kita nak kena faham, otak manusia ni, apabila dia melakukan sesuatu yang sama berulang-ulang kali, dia akan jadi bosan. Bila dia bosan, dia akan shutdown. Nampak tak? Akhirnya ke situ juga. Shutdown otak, shutdown akal. Macam-macam cara boleh shutdown akal ni. Membosankan akal sebosan-bosannya. You ulang satu perkataan berpuluh ribu kali, berjuta kali, you boleh masuk trance state juga. You boleh masuk trance state juga. Begitu juga kesan visualisasi melampau, extreme visualization. Visualization ni kita semua amal. Kan? Kita nak pergi kerja ke, kita nak pergi mana tempat baru, kita akan bayang. Nak masuk road mana dan sebagainya. Itu tak ada masalah. Tetapi visualisasi melampau ni pun tujuannya adalah untuk shutdown minda sedar. Ia mengalihkan minda sedar kita dari realiti kepada imajinasi. Kalau awak tahu, visualisasi ni awak membuat pembayangan, bayang. Jadi you are detached from your reality pada waktu itu. You terpisah daripada keadaan sekeliling kamu yang real. Kamu fokus kepada imajinasi. Dan teknik visualisasi mereka ni very extreme. Dia akan masuk ke sedalam-dalamnya. You akan terpaksa cipta dunia baru. Cipta dunia baru dengan visualisasi mereka. Dalam Course of Miracles, Helen Schucman tadi tu, diorang akan kena buat bilik. Dia kena design bilik tu dalam minda. Lepas tu kena design roh yang nak jadi kawan kita tu. Ascended Master yang akan jadi kawan kita tu. Dan kena maintain that imagination. Dan akhirnya pelan-pelan benda tu jadi real. Benda tu jadi real. Mereka diziarahi oleh makhluk-makhluk yang mereka sendiri reka dalam kepala otak mereka sendiri. Tak tahulah, mungkin jin itu akhirnya mengambil image tersebut sebagai mengiyakan mereka punya visualization, ataupun itu hanyalah halusinasi akhirnya. So this is all playing with the human mind, very dangerous, sangat berbahaya. Apabila minda sedar tidak diperlukan, ia akan mengundur diri. Ini dia. Bagi siapa yang lapang, mungkin boleh tengok YouTube video ni, bertajuk Proof Meditation is Dangerous and Demonic. Proof Meditation is Dangerous and Demonic. Video ini dibuat oleh seorang bekas kepala New Age, gerakan New Age bernama Steven Bancarz. B-A-N-C-A-R-Z. Steven Bancarz. Dia bekas pengikut New Age, bahkan antara yang ramai pengikut, dia tinggalkan, dia kembali kepada agama Kristian dia. Better lah. Christianity is of course better than New Age. Okay. Lepas tu, dia expose bahaya-bahaya meditation dan sebagainya. Dia kata orang-orang yang amalkan meditasi yang awal-awal, yang simple-simple, tak ada masalah. Tapi practitioner yang kerap buat, banyak di kalangan mereka kena mental illness. Banyak di kalangan mereka jatuh depression. Dan tak kurang juga yang kena rasuk. Ini bukan dakwaan saya, ini pengamal. Okay, experts of meditation yang dah berjam-jam, beratus-ratus jam buat meditation. Dia ada kesan kepada kesihatan mental seseorang. So hati-hati. Dalam Islam tak ada meditasi. Kita ada zikir. Dan zikir kita buat dalam keadaan sedar, cergas akal kita. Okay, dia bukan nak kosongkan minda dan sebagainya.